Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita nak sambung dengan tajuk mekanisme denyutan jantung. Okey, jadi ada dua standard pembelajaran yang kita nak capai dalam tajuk ni. Yang pertama, kita nak memerihalkan mekanisme denyutan jantung manusia. Okey, dekat sini awak akan belajar tentang beberapa perkara yang baru tentang jantung, iaitu nodus sinoatrium yang kita kenali juga sebagai perentak jantung, nodus atrioventricle, yang ketiga ialah berkas His, dan yang keempat ialah kentian Purkinje. Okey, so yang kedua ialah kita nak berkomunikasi tentang daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia, iaitu melalui tindakan pengepaman jantung dan juga tindakan otot, pengecutan otot rangka. Okey, jadi cikgu percaya awak dah pernah belajar tentang struktur jantung dari segi dia punya pengaliran darah, blood circulation dalam jantung tu. Okey, so untuk peringkat ni kita dah refresh dah dalam kelas. Kita dah belajar tentang struktur jantung, okey, dan fungsinya, dan juga cikgu dah mention kita tak akan belajar tentang aliran darah, tapi yang kita nak belajar ialah tentang denyutan jantung. Maksudnya jantung tu dia boleh bergerak, boleh berdenyut untuk pam darah dalam sistem peredaran darah kita. Okey, jadi jantung ni boleh berdenyut. Macam mana jantung berdenyut? Awak pernah tengok kalau kadang-kadang ada dekat video yang ada doktor buat pembedahan jantung. Jantung tu dikeluarkan daripada badan, okey, dikeluarkan letak dalam tray dia, tapi kita nak still nampak jantung ni dia boleh berdegup lagi. Okey, jadi kita kena tahu yang jantung ni dia ada sifat ataupun ciri-ciri dia sendiri yang boleh menyebabkan dia masih bergerak walaupun dah dikeluarkan daripada tubuh badan kita. Okey, so kita isi dulu bioskop. Yang pertama, jantung ni dia adalah fungsi dia adalah sebagai pam. Jadi kalau tak ada jantung, maksudnya darah kita tak boleh bergerak. Sebab jantung tu yang pam darah. Pam tu maksudnya dia nak tolak, nak push blood ke seluruh bahagian badan kita. Jadi jantung bertindak sebagai pam. Dia akan pam darah ke seluruh badan. Okey, so otot jantung ni kita panggil otot kardium. Okey, ciri-ciri dia otot kardium ni kita dah belajar dalam tajuk bab 2 3 4 lah. Dia otot kardium yang bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. Jadi impuls elektrik dapat disebarkan dengan cepat melalui jantung dan seterusnya merangsang sel otot kardium untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Okey, nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi. Okey, otot kardium bersifat myogenik. Okey, iaitu jantung mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima impuls daripada sistem saraf. Jadi awak dah belajar tentang sistem saraf. Sistem saraf ada yang dikawal oleh bahagian otak kita, di mana impuls akan dihantar daripada, kalau bermula dengan organ deria, maksudnya bermula daripada reseptor deria yang mencetuskan impuls ke bahagian otak. Okey, tapi untuk jantung ni dia adalah sifat myogenik. Apa dia myogenik? Dia boleh mengecut dan mengendur tanpa bantuan atau tanpa arahan daripada impuls, tanpa menerima impuls daripada otak kita. Maksudnya sebab tu kita katakan yang organ jantung tu boleh berdegup sendiri, kerana sifat otot dia yang myogenik. Okey, jadi kalau dalam badan kita, sistem kita punya peredaran darah, okey,
darah tu boleh bergerak disebabkan oleh daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung. Jantung pam, darah akan bergerak. Okey, untuk dihantar ke organ badan. Okey, jadi darah tu bergerak ada dua bantuan lah. Yang pertama ialah pengepaman jantung dan yang kedua ialah melalui pengecutan otot rangka. Okey, iaitu kalau kita bergerak, yang kita dah belajar darah ni daripada jantung ke seluruh badan, dia punya pressure dia lebih kuat. Tapi kalau daripada sel-sel badan nak balik semula ke jantung melalui vena, salur darah vena atau vein, di situ dia memerlukan bantuan pengecutan otot rangka. Sebab tu kita kata kalau kita bersenam dapat melancarkan peredaran darah. Sebab kita bersenam, kita bergerak. Bila kita bergerak, otot kita mengendur dengan cepat, maka dia akan bantu peredaran darah dalam badan kita. Okey, so untuk tajuk pengepaman jantung, okey, pengepaman jantung ialah proses jantung tu berdegup. Jadi dia memerlukan otot tu mengecut dan mengendur. Okey, so jantung tu boleh berdegup. Jadi untuk dia berdegup atau berdenyut, maka dia perlukan tindakan otot kardium. Tapi otot kardium tak dikawal oleh otak. So siapa yang kontrol, siapa yang bantu untuk pencetusan impuls tu. Jadi pengecutan jantung ni dimulakan dan dikoordinasikan oleh perentak jantung. Okey, apa dia perentak jantung? Perentak jantung ni ialah satu kumpulan sel otot jantung yang khusus yang memulakan pengecutan jantung. Okey, jadi otot tu sekumpulan sel otot ataupun kita panggil tisu lah. Okey, tisu jantung. Okey, kedudukan dia ialah, ini ialah kita punya organ jantung. Jadi kita dah belajar bahagian ni ialah bahagian ruang atrium. Dia ada dua atrium, atrium kiri dengan atrium kanan. Ini atrium kanan. Atrium kanan dengan atrium kiri. Jadi atrium sini ialah bahagian kanan. Okey, ini ialah bahagian kiri, atrium kiri. Jadi atrium tu kita tahu dia adalah ruang-ruang jantung. Tapi kita kena fahamkan atrium ni dia ada dinding dia. Macam kita ada bilik kan? Bilik, tapi dinding bilik tu terdekat bahagian dinding bilik tu, dinding ruang jantung ini terdapatlah sekumpulan tisu. Padan balik sini. Okey, kat sini dia dah lukiskan macam apa satu titik yang besar ni. Okey, so dekat satu bahagian dinding jantung ni, dinding tu sendirilah terdiri daripada kita sebut sebagai SAN, iaitu nodus sinoatrium. Nodus sinoatrium. So itu ialah perentak jantung. Ya. Okey, SAN ni ialah singkatan bagi nama nodus sinoatrium, iaitu SAN. Apa dia SAN? SAN ni ialah perentak. Okey. So perentak ini terletak di dinding atrium kanan. Kedudukan tisu perentak tu. Jadi perentak jantung ni fungsi dia ialah menjanakan impuls elektrik yang merebak dengan cepat melalui dinding kedua-dua atrium. Okey, so maksudnya
impuls yang kita dah belajar sebelum ini, impuls elektrik yang dihasilkan oleh reseptor, kali ini dihasilkan oleh perentak. Bermula daripada SEN ni, impuls dihantar melalui dinding-dinding atrium ke seluruh dinding atrium di bahagian kanan, termasuklah atrium kiri. Okay, so cikgu selalu menggunakan analogi, contohnya macam kita dekat makmal biologi kita tu, kita on switch lampu. Kita on switch lampu tu dekat mana? Dekat dinding makmal. Dekat dinding makmal, dekat tepi meja cikgu kan. So bila kita tekan switch lampu tu, berlakulah aliran elektrik dekat dalam dinding-dinding makmal kita untuk menyalakan lampu. So pergerakan impuls tu macam itulah, tapi tak adalah switch yang kita tekan dekat situ, kan. Tapi dia punya impuls tu bermula daripada nodus sinoatrium. Okey, nodus sinoatrium dia akan mencetuskan impuls, menjanakan impuls, dan impuls itu akan merebak dengan cepat melalui dinding-dinding atrium kiri dan kanan. Mula-mula di kanan dan kiri, macam tu. Okay, so apa kesannya apabila impuls tu dihantar ke seluruh atrium kanan dan kiri? Kesannya ialah atrium akan mengecut. Ni menyebabkan atrium mengecut. Okay, mengecut means otot dia mengecut. Jadi atrium tu ruang dia akan mengecil lah. Jadi secara tak langsung, okay, yang warna kuning ni cikgu guna untuk, warna oranye lah, guna untuk aliran darah. Okay, so apabila kedua-dua atrium mengecut, maksudnya darah akan ditolak masuk ke dalam ventricle kiri dan kanan secara serentak. Okay, jadi proses itu berlaku secara beritma lah, secara beritma, dan peranannya ialah bermula dengan nodus sinoatrium tadi. Jadi sekarang ni darah mengalir masuk ke dalam ventricle. Darah yang dalam atrium akan masuk ke dalam ventricle. Okay, so kita teruskan dia punya prosesnya. Okay, so nodus sinoatrium dah mencetuskan impuls ke bahagian seluruh atrium. Okay, so sekarang ni menyebabkan kedua-dua atrium ni mengecut. Okay, jadi dalam masa yang sama, nodus atrium ni akan sampai kepada kumpulan tisu yang kedua, iaitu kat sini. Dekat sini ni cikgu gunakan warna purple. Okey, kat sini ada lagi satu kumpulan tisu masih dekat dinding atrium kanan juga. Okey, so ada juga impuls, maksudnya ada impuls yang akan sampai dekat kumpulan tisu yang kedua yang kita sebut sebagai AVN. Apabila impuls tu merebak ke seluruh atrium, maksudnya akan ada impuls yang sampai dekat AVN. Jadi apa yang AVN ni buat? AVN ni ialah atrioventricular nodes atau nodus atrioventricular, kumpulan tisu yang kedua. Okey, jadi apa yang berlaku yang seterusnya ialah AVN ni akan hantar impuls kepada bahagian tengah, iaitu septum. Impuls dialirkan melalui dinding septum, iaitu melalui berkas His. Okey, dan merebak ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. So, dia nampak kan ada saraf-saraf kat sini. Dia maksudnya merebak ke kiri dan kanan ventricle melalui gentian Purkinje. Okey, lagi sekali, impuls dari AVN, impuls daripada tisu AVN akan merebak ke
berkas his iaitu ventricle, dinding septum, dan juga melalui ke kiri dan ke kanan melalui gentian Purkinje. Okey. So ceritanya dekat sini, urutan pengecotan otot jantung yang menyebabkan pengepaman jantung berlaku adalah seperti berikut. So ini diceritakan balik yang proses tadi, iaitu yang pertama, nodus sinoatrium mencetuskan impuls elektrik dan merebak dengan cepat ke dalam atrium kanan dan atrium kiri. Akibatnya atrium mengecut serentak. Okey, maksudnya ini yang proses yang mula-mula berlaku, pengecutan atrium. Okey. Pengecutan atrium akan menyebabkan tekanan darah meningkat dan darah akan dipam masuk ke dalam ventricle. Jadi darah sekarang masuk ke dalam ventricle. Okey, impuls elektrik sampai kepada kumpulan tisu yang kedua, iaitu nodus atrioventricle, dan penghantaran impuls elektrik akan merebak melalui berkas his. Yang ini ialah dekat bahagian dinding septum. Gentian Purkinje ni dekat bahagian kiri dan kanan ventricle. Okey. So merebak ke seluruh bahagian apex jantung. Jadi kesannya apa? Okey, kesannya ialah ventricle akan mengecut. Ventricle akan mengecut serentak dan menyebabkan tekanan darah dalam ventricle meningkat dan darah akan dipam keluar, iaitu sama ada ke peparu. Maksudnya darah akan melalui injap sabit, kedua-dua injap sabit tu untuk ke peparu melalui arteri pulmonary dan juga dan ke seluruh badan melalui salur darah aorta. Jadi proses pengepaman jantung ni berlaku. Kita cerita tentang peranan nodus sinoatrium dan nodus atrioventricle. Dalam masa yang sama juga dia menggerakkan edaran ataupun aliran darah dalam jantung tu sendiri. Okey, jadi kita kena faham yang proses pengepaman jantung ni dia berlaku secara berselang-seli antara atrium, pengecutan atrium. Apabila atrium mengecut, ventricle akan mengendur, darah akan dipam masuk ke dalam ventricle. So apabila atrium mengecut, darah dipam masuk ke dalam ventricle. Dan seterusnya, apabila ventricle mengecut, atrium akan mengendur, so darah akan dipam keluar daripada badan. Bukanlah masuk dalam atrium balik, tapi dipam keluar daripada jantung, bukan badan, jantung. Okey, so itu proses tu dia akan menghasilkan bunyi loop-doop, iaitu bunyi jantung kita berdenyut. Kita ada, kalau kita guna alat stetoskop tu, kita boleh dengar bunyi jantung kita dup 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 dup. So itu ialah bunyi yang dihasilkan apabila injap-injap tertutup. Bunyi loop yang pertama dihasilkan apabila injap tricuspid dan injap bicuspid tertutup. Manakala bunyi loop yang seterusnya dihasilkan apabila injap sabit tertutup. So itu untuk proses pengepaman jantung. Yang seterusnya kita tengok pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Yang ni sebenarnya cikgu dah ajar masa cikgu ajar salur darah.
iaitu pengepaman jantung menghasilkan daya yang cukup untuk mengalirkan darah melalui arteri, arteriol dan kapilari darah. Namun apabila darah sampai ke vena, daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung tidak mencukupi untuk memaksa darah mengalir melalui vena balik ke jantung. Jadi kita dah tahu yang jantung nak pam darah ke sel badan, so darah bertekanan tinggi. Okey, jadi darah tu mempunyai daya yang cukup untuk pengaliran darah melalui arteri, arteriol, kapilari. Tapi daripada kapilari nak balik semula ke jantung, dia tak cukup daya. Jadi tidak cukup. Jadi kita dibantu oleh pengecutan otot rangka. Dan dalam masa yang sama juga, dah tak cukup daya, darah tu perlu lawan graviti, nak naik daripada kaki ke bahagian atas badan, kan? Jadi darah perlu melawan daya graviti. Okey. So untuk membantu proses tu, dia ada injap. Kehadiran injap dekat dalam salur vena. Okey, so salur darah vena dia ada banyak injap. Dia akan ada injap dekat sepanjang salur darah untuk dipastikan darah mengalir dalam satu hala ke jantung. Okey, pengaliran darah dalam vena dibantu oleh pengecutan otot licin yang terdapat pada dinding venule dan vena. So maksudnya ini ialah salur darah vena kita. Okey, kemudian kita guna warna merah ni salur vena. Jadi awak tengok dekat sini kita ada vena ni, dia duduk dekat-dekat dengan otot rangka. Jadi otot rangka ialah bahagian ni lah. Apabila otot mengecut, dia akan push vena tu. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah injap dalam vena ni akan terbuka, so darah akan ditolak ke atas. Nanti apabila vena mengendur, injap tu akan tertutup. Jadi darah tu akan berada dekat bahagian atas injap tu. Jadi darah tidak akan berpatah balik. So dengan cara itu, bila kita bergerak, sebenarnya kita bantu dalam peredaran darah. Okey, penerangan dia yang pertama ialah otot mengendur. Otot ni maksudnya otot rangka itulah mengendur. Okey, otot rangka mengendur. Jadi dia dalam keadaan macam tu, injap di atas tu tertutup. Injap di atas ni tertutup. Dan kemudian apabila otot rangka mengecut, dia akan push the vein, injap atas terbuka, darah dipaksa mengalir ke atas dan injap bawah akan kekal tertutup. Jadi apabila otot mengendur dan seterusnya, injap atas akan tertutup, injap bawah akan terbuka disebabkan pengecutan otot dan darah. Pengecutan otot dan darah tu akan terus mengalir. Jadi itu cara vena bantu dalam proses peredaran darah. Okey.